Okey, kali ini kita akan masuk topik pelupusan aset, bukan semasa. Okey, sebelum cikgu nak ajar awak berkaitan dengan akaun-akaun yang terlibat dalam pelupusan ini, awak kena tahu dulu apa itu pelupusan. Bila sebut pelupusan, maksudnya aset tu kita dah tak guna. Okey, dah tak ada nilai. Aset tu dah memang tak ada nilai langsung. Okey, contohnya awak beli sekarang tahun 2020. Okey, awak beli aset kenderaan tu pada tahun 1998. Contoh, ataupun 1990. Dah lama sangat dah aset tu. Dan kalau awak jual pun memang tak ada nilai dah. Memang awak akan jumpa situasi macam tu. Kemudian awak tukar aset tu kepada aset baru. Mestilah dalam bisnes, aset lama yang kita rasa dah nampak usang, kita akan tukar jadi yang baru. Okey, kita tukar dia jadi yang baru. Kemudian aset tersebut musnah dalam bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya lah yang berkaitan dengan bencana alam. Dan last sekali adalah aset itu dijual. Okey, apapun kalau aset tu nak ditukar baru mesti dijual. Bila aset itu dijual, automatik ia dipanggil pelupusan. Okey, kita akan panggil sebagai pelupusan. Okey. Kebanyakan soalan yang akan diuji awak adalah biasanya aset itu akan dijual lah secara kredit ataupun secara tunai. Kita lihat kepada soalan. Kalau dia kata aset itu dijual secara tunai, kita akan rekod sebagai bank ataupun tunai. Kalau aset itu dijual secara kredit, kadang-kadang soalan tu dia tak cakap kredit, dia akan beritahu dijual kepada sekian. Dia tak beritahu pun debit, dia tak beritahu pun dijual secara tunai ataupun secara bank. Maksudnya aset itu telah dijual secara kredit. Okey, sekarang kita lihat bagaimana nak rekod akaun pelupusan. Okey, sekarang cikgu terus ajar awak kepada akaun pelupusan ini. Okey. Cikgu terus ajar awak bagaimana nak sediakan akaun pelupusan ini. Okey, sebenarnya akaun pelupusan ni dia tak ada sifat. Dia tak ada sifat debit dan dia tidak ada sifat kredit. Dia bukan akaun pelupusan ada baki BB sebelah debit. Tak, dia tak ada. Dia tak ada sifat debit dan kredit. Tapi bagaimana butiran-butiran ini boleh wujud? Awak lihat, bagaimana butiran-butiran ini boleh wujud? Cikgu nak ajar awak bagaimana butiran dalam akaun pelupusan ini boleh wujud. Okey, kita pergi satu persatu. Pertama sekali, awak lihat, cikgu tak nak tunjuk lagi soalan. Cikgu nak tunjuk akaun dulu, bagaimana akaun pelupusan itu wujud. Pertama sekali, katalah kita nak lupuskan mesin jahit. Awak kena sediakan akaun mesin jahit. Okey, di sini dalam buku teks ni ada catatan butiran di mana dia ada soalan-soalan yang menyebabkan ia mengisi. Ia perlu direkod daripada 2016 sampai 2018. Tapi tak apa. Cikgu nak tunjuk bagaimana akaun pelupusan itu boleh wujud. Yang pertama sekali, awak lihat pada tahun 2018. Okey, akaun mesin jahit adalah aset bukan akaun mesin jahit adalah akaun aset bukan semasa. Bila aset bukan semasa, kita akan rekod di sebelah debit. Okey, jadi sebab itulah baki BB dia berada di sebelah debit. Okey, aset ini bila dijual, aset ini akan dijual tau. Mesin jahit ini akan dijual. Bila dijual, awak biasanya, okey, bila awak nak tutup, okey, sekarang Januari 1 kan, 2018. Okey, kita tutup akaun pada Disember 31 kan. Biasanya kita tutup dengan baki HB, betul tak? Kita tutup baki HB dan kita bawa ke baki BB pada tahun 2019. Tapi kalau aset itu telah dijual, awak tak boleh tutup dengan baki HB. Awak kena tutup dengan perkataan pelupusan. Nilai yang sama seperti baki BB. Kalau aset tu bernilai 6,000, kos dia bernilai 6,000, kita akan tutup dia dengan nilai 6,000. Sekarang mesin jahit ini bernilai 5,800. Bila kita nak tutup akaun mesin jahit ni, kita tutup dengan 5,800 juga. Dengan nilai kos dia juga. Okey, boleh. Okey, so perkataan butiran dia adalah pelupusan.
pusan. Mesti tulis perlu pusan, bukan baki HP. Kalau awak tulis baki HP, bermaksud awak akan ada baki BB pada tahun depan. Bermaksud aset ini tak dilupus lah. Sedangkan mesin jahit ni nak dilupus. Bila sesuatu aset kita nak lupus, tahun depan dia dah tak ada dah. Akaun tu dah takkan wujud. Okey? Boleh? Okey, sekarang dalam akaun mesin jahit ni, awak rekod pelupusan ni di sebelah kredit. Awak rekod di sebelah kredit. So, bila awak dah sebut pelupusan, maka akaun pelupusan akan wujud. Tengok ni. Okey, awak rekod di sebelah kredit. So, bila kita masuk dalam akaun pelupusan, ia akan masuk di sebelah debit. Nampak? Nampak? Di sebelah debit. Okey, iaitu 5,800. Cikgu ulang. Awak tutup. Okey, cikgu ulang Kejap, cikgu tunjuk sekali lagi ke awak. Okey. Awak tutup akaun mesin jahit ni dengan perkataan pelupusan di sebelah kredit. Di sebelah kredit. Ni di sebelah kredit. Bila awak nak post dalam akaun pelupusan, ia akan masuk di sebelah debit. Sebab itulah awak lihat dalam akaun pelupusan ada aset bukan semasa di sebelah debit. Okay, sebab awak dah tutup akaun aset bukan semasa kredit, bila masuk dalam akaun pelupusan dia berada di sebelah debit. Boleh? Okey, setakat ni. Okey, kemudian seterusnya ialah kita lihat akaun yang perlu kita akaun yang terlibat dalam pelupusan ini adalah susut nilai terkumpul. Okey, cikgu tak nak tengok yang 2016, 2017. So, nanti kita akan tengok soalan. Okey, cikgu nak fokus terus kepada 2018. Okey, mesin jahit ni ada baki awal di mana tahun lepas kita dah buat susut nilai. Okey, kita dah buat susut nilai, tahun ni akan bawa 1,160. Dan pada tahun ini juga mesin jahit ni digunakan. Bila dia digunakan, maka adanya susut nilai. Awak kena ingat, kalau aset tu daripada okey, cikgu bagi tempoh. Kalau aset tu daripada Januari dan dia lupus ataupun ia dijual pada Disember, maksudnya sepanjang tempoh ini ia digunakan tak? Mesin jahit ni diguna. Bila digunakan, ia mesti ada susut nilai. Kita mesti kira susut nilai sebab ia diguna dalam tempoh tu. Katalah, cikgu bagi contoh lain. Okey, cikgu buat cantik sikit. Tulisan cikgu tak cantik lah awak. Biasalah. Okey, katalah cikgu bagi tempoh. Tempoh itu pada bermula Januari. Okey, 2018. Dan tempoh perakaunan bagi perniagaan ni berakhir Disember 2018. Okey, katalah aset ini dijual pada 30 Jun. Aset ni dijual. Mesin jahit ni dijual pada 30 Jun. Maka awak kena kira susut nilai. Sepanjang Januari hingga Jun, ia gunakan. Mesin jahit ni mesti digunakan. Jadi, mesti ada susut nilai daripada Januari hingga Jun. Bermaksud susut nilai dia kita kena kira 6/12. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Kita kena kira 6/12. Itu kiraan susut nilai yang kita dah belajar, yang awak dah belajar dalam video sebelum ni. Okey, cikgu padam balik supaya tak nampak pening sangat. Padam. Okey, kita pergi kepada akaun susut nilai terkumpul ini. Okey, bila awak dah kira susut nilai pada tahun ini, 2018, susut nilai dia, belanja susut nilai dia adalah
Belanja susut nilai adalah 580. Okey. Biasanya bila awak dah kira baki awal, dah ada susut nilai 580 ni, awak akan tutup dengan baki HB. Betul tak? Awak akan tutup dengan baki HB. Tapi mesin jahit ini akan dijual pada akhir tahun Disember 31. Maksudnya awak tak boleh tutup dengan baki HB. Tak boleh. Sebab apa? Kalau awak tutup baki HB, ia akan wujud balik tahun depan baki BB. So, bila aset ini telah dijual, maka kita kena tutup juga susut nilai terkumpul aset ini. Kita kena tutup juga dengan perkataan pelupusan. Tutup juga dengan perkataan pelupusan. Tadi awak dah tutup mesin jahit, aset. Kemudian awak kena tutup jugalah akaun pelupusan ni, akaun susut nilai terkumpul dia kena tutup juga. Okey, di sini awak tulis perkataan pelupusan. Kita tutup dengan perkataan pelupusan. Okey, bila awak pergi kepada akaun pelupusan, awak lihat di sini. Okey, cikgu tunjuk balik ke awak. Di sini awak tutup di sebelah, debit. Okey, susut nilai terkumpul. Bila awak nak masuk dalam akaun pelupusan, nampak ia berada di sebelah kredit 1740. Okey, boleh? Yang ni 1740. Bila masuk dalam akaun pelupusan pun awak ambil nilai 1740. Nampak akaun pelupusan dah ada dua butiran. Satu butiran aset bukan semasa di sebelah debit, satu lagi butiran susut nilai terkumpul di sebelah kredit. Nampak dari mana ia boleh wujud? Ia wujud daripada akaun aset bukan semasa tadi dan juga akaun susut nilai terkumpul tadi. Okey, boleh? Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk soalan. Soalan dia kata pada 31 Disember mesin ini telah dijual dengan harga 4,200. Maksud dijual adalah awak kena fikir tunai ke bank ataupun secara kredit. Mana satu? Tunai ke bank ke kredit? Baca lagi soalan. Cek telah diterima dan dibankkan. Maksudnya aset ini telah dijual secara bank ataupun secara tunai. Jadi bagaimana kita nak buat? Okey, cikgu tunjuk di sini. Cikgu tunjuk di bawah ini bagaimana awak nak rekod pelupusan ini dalam buku tunai. Okey, tengok betul-betul. Sekarang cikgu buka akaun bank. Okey? Okey, tak apa. Cikgu tunjuk dekat sini lah. Tak nampak. Nanti kecil sangat. Okey. Cikgu tunjuk di sini. Oh. Dia tak boleh. Okey, cikgu tunjuk kat sini lah. Dekat sini, kat sini. Okey, cikgu tunjuk di sini. Okey, di sini adalah buku tunai ataupun akaun bank. Bila duit masuk, kan, kita jual barang, duit masuk kan? Duit masuk kita rekod di sebelah debit, kan? Bank kan aset semasa. Aset semasa kan bersifat debit, so record di sebelah debit. Jadi kalau kita terima duit, kita akan rekod di sebelah debit. Okey, butiran dia. Boleh tak cikgu nak tulis mesin jahit tadi? Dalam akaun bank tu kan duit kita masuk kan? Boleh tak cikgu nak record sebagai mesin jahit? Tak boleh. Tak boleh sama sekali. Sebab aset ni kita jual. Kalau awak wujudkan mesin jahit, maksudnya awak akan rekod dalam akaun mesin jahit, betul? Maksudnya awak tak boleh tulis perkataan mesin jahit. Awak kena tulis perkataan pelupusan. Bila aset ini dijual, tulis perkataan rekod sebagai pelupusan. Ingat tu, bila awak kena rekod sebagai pelupusan.
pelupusan. Okey. Bila awak dah wujudkan, awak dah rekod butiran dia pelupusan, maka kita kena wujudkan akaun pelupusan. Okey, di sini awak rekod di sebelah debit. Bila masuk dalam akaun pelupusan, ia berada di sebelah kredit. Ingat, catatan bergu dalam rekod mesti berlaku. Debit ke kredit ataupun debit kredit. Satu urus niaga mesti terlibat debit dan kredit. Dalam urus niaga, dalam kes ini nak rekod pelupusan aset secara bank. Maksudnya satu akaun bank akan wujud di sebelah debit dan satu lagi akaun pelupusan akan wujud di sebelah kredit. Itu awak kena tahu. Mesti ada debit dan kredit. Itu awak kena tahu. Jadi cikgu tulis di sini bank. Okey, boleh? Sekarang awak lihat dalam akaun pelupusan kita dah ada 3 butiran. Kita dah ada 3 butiran. Ni cikgu padam supaya awak nampak. 3 butiran kita dah ada. Tiba-tiba boleh wujud kan? Dari mana? Ini butiran ni. Ini daripada akaun mesin jahit. Ini daripada akaun susut nilai terkumpul awak tutup. Ini daripada buku tunai. Okey, boleh. Ataupun akaun bank. So, cikgu nak awak faham bagaimana ia berada di sebelah debit dan bagaimana ia berada di sebelah kredit. Okey, boleh?